بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وبرسولك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبيك الذي أرسلته، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada satu sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, "Iza ataita madja'ak." Nabi kata apabila hampa nak tidur. Nabi kata dekat Al-Bara bin Azib, Nabi kata bila kamu nak tidur, fatawadda wudu'aka lis-salah. Nabi kata ambil ayat semayang elok-elok, ambil ayat semayang macam kita nak semayang. Summa taji' ala shiqqikal ayman. Nabi kata lepas itu bila tidur atas rusuk kanan. Summa qul. Nabi kata dah ambil ayat semayang, pergi tidur atas rusuk kanan, lepas itu baca doa. Doa dia, Allahumma aslamtu wajhi ilaik.
Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku surrender muka aku kepada Engkau. Aku serahkan wajah aku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan segala urusan aku saat lagi ini kepada Engkau. Saat lagi ini, pejam mata, lena saat lagi ini, apa nak jadi, serahkan Allah. Entah ke pejam mata tu pejam terus, entah ke dalam pejam mata tu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi satu musibah dekat kita, pergi kena stroke tengah duduk tidur. Apa nak jadi pun, selepas pejam mata saat lagi, wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serah segala urusan aku saat lagi kepada Engkau, ya Allah. Wa alja'tu zahri ilaik. Ya Allah, aku landingkan belakang badan aku ini kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Hal keadaan aku mengharap dan takut kepada Engkau. Dan tidur ni 1001 benda boleh jadi. Dalam pada duduk tidur rumah terbakar pun boleh jadi. Wal'ayazubillah. Dalam pada duduk tidur pencuri masuk rumah, bukan setakat dia samun, dia bunuh ahli rumah pun boleh jadi. Wal'ayazubillah. Maka dalam keadaan tidur itu kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku surrender, aku serah wajah aku kepada Engkau, aku serahkan segala urusan aku, apa nak jadi pun aku serah kepada Engkau, aku sandangkan, aku landingkan belakang aku dalam tidur ni juga kepada Engkau. Hal keadaan aku ni raghbatan wa rahbah. Hal keadaan aku ini takut dan harap. Kita mengharapkan Allah selamatkan kita dalam tidur ni, dan kita takut kot jadi apa-apa yang luar jangka. Kita tidur dalam keadaan itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La malja'a wa la manja minka. Tidak ada lagi tempat aku nak minta berlindung, dan tidak ada lagi tempat selamat diri aku daripada azab Engkau. Aku tak ada tempat dah nak minta tolong, ya Allah, melainkan kepada Engkau. Tak ada tempat aku nak lari diri aku daripada kena azab Engkau, melainkan Engkau yang boleh memberi tempat kepada aku. Illa ilaik, melainkan segala-galanya pulang kepada Engkau. Allahumma amantu bi kitabik. Sebelum tidur ini kita berikrar di depan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, amantu bi kitabik. Aku beriman dengan Quran Engkau. Allazi anzalta, Quran yang Engkau turunkan. Aku beriman dengan 30 juzuk Quran itu. Aku beriman dengan 6,000 ayat lebih yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya Allah, ya Tuhanku, amantu bi kitabik. Aku beriman dengan kitab Engkau ini. Wa bi nabiyik, dan aku beriman dengan nabi Engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi arsalta, iaitu nabi yang Engkau utuskan kepada kami. Siapa nak tidur, dia baca doa ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta min lailatik fa anta 'alal fitrah. Nabi kata, siapa yang nak tidur baca doa tu, tiba-tiba dengan kehendak Allah dia meninggal di dalam tidur itu. Nabi kata, fa anta 'alal fitrah. Maka aku bagi anugerah kepada engkau, engkau mati dalam keadaan fitrah di sisi aku. Waj'alhunna akhirah ma tatakallamu bih.
Nabi kata, hendaklah hampa semua jadikan bacaan doa ini sebagai bacaan akhir yang terbit di mulut kamu sebelum tidur. Qala Al-Bara. Bila Nabi kata begitu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, Al-Bara bin Azib, dia kata ke Nabi. Kata Al-Bara, faraddatuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca balik hak Nabi baca tadi, dia baca balik di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang hari ni kata nak ambil ijazah daripada Nabi. So Nabi ajak doa tu, dia baca balik macam yang Nabi baca tu di depan Nabi. Kalau Nabi kata okey, maka dia sudah dapat ijazah itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata Al-Bara, falamma balaghtu Allahumma amantu bi kitabik allazi anzalta qultu wa bi rasulik. Dia baca doa tadi hak Nabi habang, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabik allazi anzalta, sampai tang ni Nabi ajak wa bi nabiyik allazi arsalta. Tapi Al-Bara baca, dia kata wa bi rasulik. Nabi ajak kata wa bi nabiyik, dia pi baca wa bi rasulik. Nabi ajak lafaz doa itu dan dengan Nabi engkau. Tapi Al-Bara baca dan dengan Rasul engkau. Nabi dengan Rasul, serupa tak serupa? Serupa. Nabi Muhammad itu Nabi, Nabi Muhammad itu Rasul. Tapi Al-Bara bila dia baca doa ni, bila mai tang tu, Allahumma amantu bi kitabik allazi anzalta wa bi nabiyyik, dia pi baca wa bi rasulik. Dia ubah sepatah tang tu, yang makna tidak lari. Bila sampai tang tu, dia sebut wa bi rasulik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wa bi nabiyyik. Nabi kata, dia ubah sepatah aja. Nabi ajak kata wa bi nabiyyik, dia pi baca wa bi rasulik. Nabi Rasul sama, tetapi dia menyalahi hak Nabi ajak. Sampai tang tu bila dia tak sebut wa bi nabiyyik, dia ganti dengan wa bi rasulik. Pup, kata Nabi kata la wa bi nabiyyik. Nabi kata bukan wa bi rasulik, wa bi nabiyyik allazi arsalta. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis yang martabat sahihnya sangat tinggi. Tuan-tuan, pengajaran daripada hadis itu ialah pentingnya kita ikut apa hak Nabi ajak. Itu pengajaran dia. Very clear dalam hadis ini. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Very clear hadis ni, kita mesti beramal dengan apa hak Nabi ajak. Pasal apa? Pasal hak Nabi ajak itu sudah tentu paling betul. Walaupun ditukar dengan perkataan lain yang tidak salah, tetapi Nabi tak bagi. Nabi tegur kepada Al-Bara bin Azib. Nabi kata, la, tak betul. Bukan wa bi rasulik. Nabi kata, aku ajak hang tadi wa bi nabiyyik. Jangan ubah. Nabi kata, macam mana aku ajak, macam tu buat. Pengajaran yang pertama apa dia? Pentingnya kita kena ikut hak Nabi ajak. Begitu. Sedangkan apa beza wa bi nabiyyik dengan wa bi rasulik? Apa beza? Tidak ada beza. Nabi Muhammad itu Nabi,
Nabi Muhammad itu rasul. Tidak ada beza dia. Tetapi yang salahnya pasal apa? Pasal Nabi ajak sebut wabi nabiyik, hang memandai-mandai pi tukang wabi rasulik. Nabi tegung immediately on the spot. Nabi kata la wabi nabiyik. Nabi kata. Maksud dia apa? Walaupun perkataan itu tidak ada beza, tetapi dia bukan yang Nabi ajak. Maka Nabi tegung. Nabi suruh Al-Bara ikut exactly macam yang Nabi ajak. Yang kedua, lagipun ini bukan bacaan dalam sembahyang. Ini bacaan doa sebelum tidur. Tak ada apa. Tak ada melibatkan sahbatan ibadat. Pun Nabi tegung. Nabi suruh macam yang aku ajak. Jangan ubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang kedua. Seberapa daya, ikutlah apa yang Nabi ajak. Very simple. Islam ini bukan agama reka cipta. Islam ini agama Allah. Yang menyampaikan Islam kepada kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa daya, ikutlah sebiji macam yang Nabi ajak. Jangan kita memandai-mandai. Jangan kita tokok tambah. Jangan kita ubah apa yang Nabi ajak. Kerana hak Nabi ajak tetap lebih baik, tetap lebih afdal daripada lain daripada yang Nabi ajak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kedua. Riwayat daripada Husain bin Abdurrahman radhiyallahu an. Kata dia, sami'tu Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi wa Bishru bin Marwan yakhtub farafa'a yadayhi fi ad-du'a faqala Umarah qabbahallahu hataini al-yudayataini al-qusayyirataini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqul hakaza wa asyara Hushaim bis-sabbabah atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Husain bin Abdurrahman radhiyallahu an, kata dia, aku dengar Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi. Kan? Husain bin Abdurrahman, dia tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Maksud dia apa? Dia tak jumpa Nabi. Dia cuma jumpa sahabat Nabi. Dia kata, sami'tu Umarah bin Ru'aibah al-Thaqafi. Dia kata, telinga aku dengar Umarah bin Ru'aibah, sahabat Nabi. Satu hari sudah tegung satu sahabat yang bernama Bishr bin Marwan ketika Bishr sedang khutbah. Okey. Dia ada dalam masjid sembahyang Jumaat. Yang menjadi khatibnya ialah Bishr bin Marwan, sahabat Nabi. Cerita dia apa dia? Farafa'a yadayhi fi du'a. Bishr waktu baca khutbah Jumaat, pada khutbah yang kedua ada doa. Masa Bishr baca khutbah Jumaat, dalam khutbah yang kedua mai tang doa tu, farafa'a yadayhi fi du'a. Bishr ni angkat tangan masa doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين وانصرنا على هؤلاء. Dia baca doa, dia angkat tangan dalam khutbah yang kedua. Dia khatib. Sahabat Nabi ni yang kata Umarah bin Ru'aibah ni, bila dia tengok Bishr ni baca khutbah, mai tang doa, mai tang khutbah yang kedua, doa, khatib angkat tangan. Faqala Umarah bin Ru'aibah, sahabat Nabi yang ada dalam sembahyang Jumaat ni, dia bangkit berdiri.
Dia bangkit berdiri, dia kata qabbahallah hataini al-yudayyataini al-qusayrataini. Dia kata Allah huduhkan dua belah tangan hang yang pendek itu, dia kata. Tuan, sahabat Nabi, dia bangkit tengah orang duk khutbah, dia tegur terus khatib yang dalam khutbah yang kedua sembahyang Jumaat angkat tangan waktu doa. Dia bangkit, dia tegur, bukan dia tegur elok-elok, dia kata qabbahallah. Tuan-tuan belajar tajwid, tuan-tuan pernah jumpa orang kata ini waqaf ni waqaf qabih. Waqaf qabih maksud dia apa? Waqaf tak elok, tang tu tak sah waqaf. Qabbahallah maksudnya tak elok, huduh maksud dia. Dia bangkit, dia tegur khatib ni yang khutbah kedua mai tang doa angkat tangan ni, dia kata qabbahallah, mudah-mudahan Allah huduhkan. Huduhkan apa? Hataini al-yudayyataini. Allah huduhkan dua tangan hang ni al-qusayrataini, yang pendek itu. Marahlah tu bila disebut pendek tu dia marah. Pasal apa? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yaqula hakadha. Demi Allah, dia kata, aku tengok Nabi khutbah masa hidup Nabi. Nabi tidak pernah angkat tangan ketika khutbah Jumaat dalam khutbah yang kedua. Nabi tidak pernah angkat tangan. Hang pi buat benda yang Nabi tak buat. Dia kata Allah huduhkan dua belah tangan hang yang pendek ini. Hadis ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam Bahrul Mazi. Hadis Sunan At-Tirmizi. Dia bawa di sana huraian yang panjang, jilid 3, muka surat 222, nombor polis tu 222. Maksudnya siapa angkat tangan masa khutbah yang kedua, polis tangkap. Itu maksud dia. Bahrul Mazi jilid 3, muka surat 222. Dia bawa mai hadis ni, hadis At-Tirmizi ini, dia bawa mai cerita perbahasan tentang hadis itu. Imam Nawawi kata apa? Pada hadis itu menunjukkan sunat bahawa tiada mengangkat tangan pada khutbah itu. Sunat bahawa tiada mengangkat tangan pada khutbah itu. Cuma orang bahas hadis ni, sebahagian kata tak angkat tangan itu kepada khatib, makmum boleh angkat. Sebahagian kata. Sebahagian yang lain kata, adakah hadis yang kata Nabi angkat ataupun Nabi suruh makmum angkat? Tidak ada, tak payah angkat. Sebahagian kata macam tu. Benda ni tak usah bertengkar. Benda ni tak usah bertengkar. Sebab tuan-tuan tanya 3 ustaz, 3 jawapan nanti mai. 3 ustaz, 3 jawapan nanti mai. Yang pentingnya siapa? Ustaz hak paling besar ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana Nabi tunjuk, lagu tu Nabi ikut. Lagu tu kita ikut. Tentu betul. Macam hadis yang kita baca mula tadi, Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib baca doa nak tidur saja, perkataan wa bin nabiyyik dia ubah wa bi rasulik. Nabi potong tu. Nabi kata la wa bin nabiyyik. Nabi kata sebut wa bin nabiyyik, sebab itu yang aku ajar. Jangan ubah apa yang aku ajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Imam Nawawi dalam bab ni apa dia? Dia kata hadis itu menunjukkan sunat bahawa tiada mengangkat tangan pada khutbah. Maksudnya pada khutbah yang kedua. Dan itu adalah qaul Imam Malik dan juga ashab Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi macam tu, dan lain daripada mereka itu. Itu pendapat ashabus Syafi'i dan pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak disunatkan untuk angkat tangan waktu khutbah yang kedua bagi imam, bagi khatib yang berkhutbah. Baik, cuma ada perbincangan di situ. Ada sebahagian ulama mengharuskan angkat tangan. Hadis yang mai cerita kata Nabi angkat tangan adalah hadis yang menceritakan tentang khutbah sembahyang istisqa. Sembahyang kemarau minta hujan. Dalam khutbah itu bila mai tang doa, Nabi angkat tangan minta supaya Allah turunkan hujan, dan Nabi kalih tangan minta supaya Allah jauhkan bala. Hadis itu ada, tetapi hadis itu tentang sembahyang istisqa.
seperti mana mai di dalam riwayat Imam Muslim. Wallahu alam. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 14. Jilid 14. Muka surat 37. Muka surat 37. Bab ma jaa fil ayyi. Itu bab yang datang pada menyatakan sedikit cakap. Islam dia suka orang yang tak cakap banyak. Islam tak suka orang yang kaki gelembong. Tahu kaki gelembong? Orang Kedah kata gelembong juga. Kaki gelembong, kaki bom. Dia nak bersembang tapi 10, satu boleh pakai. 9 lagi bom. Kan? Dekat apa tu? Tajang lah. Bihun sup, umak bom. Tu pasal apa panggil bom saya tak tahu. Saya kalau turun mekot ni memang tak pernah miss. Umak bom kita nanti singgah. Bihun sup dia boleh makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau dia dengar ni saya pergi free. Tolong promosi. Ketahuilah saudaraku. Sedikitkan cakap dan tutur kata dengan orang, maka itulah yang disuruh oleh syarak kepada kita. Dia start macam tu. Dia kata kita ni kalau boleh jadi orang yang cakap yang perlu. Jangan duk gelembong. Jangan duk kaki bom orang. Kerana mulut beletiang dan mulut celupak dan mulut hebiang itu selalu salah pada cakap. Bila terlampau celupang, bila hebiang ni apa dia? Hebiang mulut. Jenis cakap macam bertih. Tak bertih. Ramah terlebih. Hak jenis macam ni dia kata selalunya terbabai. Mesti banyak silap. Bila banyak cakap, banyak silap. Normal benda ni. Normal kepada siapa-siapa saja. Lagi banyak kita cakap, lagi tinggi kemungkinan kita buat silap. Terkadang mau ia menokok tambah cakapnya itu dengan mengadakan bohong yang tidak ada. Bila terlampau duk cong orang, bila terlampau sangat duk gelembong orang ni, dia mulalah. Dia tambah, dia buh bawang goreng sikit, dia lepas cabai Melaka sikit, saja-saja pergi ambil sos cili, tuang sikit, dia mula nak main. Benda ni yang nak jadi kita berdosa dengan tak pasal. Maka dia kata elakkan benda tu. Maka jadilah ia merosakkan dirinya. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, kita merosakkan diri kita. Tak pasal-pasal kita kena pergi neraka. Begitu. Adapun orang yang tidak celupak mulut, selalu selamat lidahnya daripada mengeluarkan yang salah daripada perkataan. Orang yang tak celupak, yang tak rabung, tak tentu tempat ni, dia biasanya selamat. Biasanya dia selamat. Maka jarang kali jadi daripadanya umpat atau acum ataupun apa-apa kata yang busuk. Kalau dia jenis orang tak cakap banyak, dia selamat daripada dosa mengumpat, daripada dosa mengacum, ataupun daripada apa dosa yang berpunca daripada mulut. Sebab dia kurang bercakap. Begitu. Maka jadilah tertutup dirinya daripada beberapa kesalahan. Dia selamat daripada buat mistik. Selamat daripada buat silap. Dan tiada orang yang suka bersifat dengan yang demikian itu. Cuma Syekh Idris Al-Marbawi kata apa? Tak ramai orang macam ni. Hak ramai ni kaki cong. Hak jenis tak cakap banyak, cakap hak mana perlu ni tak ramai. Dalam 10 orang ada seorang. Dalam 100 orang ada 5 orang. Hak jenis mulut tak ramah ni sikit aja. Hak banyak ni dia start bercakap, mula ada 3, lepas tu dia main 5, lepas tu dia main 15, lepas tu pakai main lengkong. Pasal apa? Tukang karut duk ada tengah. Yang ni. Melainkan dia kata orang yang sempurna iman. Biasanya orang yang iman bagus, dia tahu banyak cakap banyak salah, so dia pilih untuk tak cakap banyak. Cantik.
Maka itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya wal-'i syu'batani min al-iman wal-badha wal-bayan syu'batani min an-nifaq. Itu hadis. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata malu dan tidak celupak mulut itu 2 potong daripada iman. Orang yang ada malu dengan orang yang tak cakap banyak, ini tanda orang beriman, Nabi kata. Dan lucah dan banyak bercakap, itu 2 potong daripada sifat nifak. Jenis mulut suka mencarut, suka cakap lucah. Ini ciri-ciri nifak, Nabi kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru, bab ma jaa fi inna minal bayani sihra. Inna minal bayani sihra. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya satu macam daripada nyata dan terang cakap itu semacam sihir. Nabi kata orang yang Allah bagi dekat dia, dia ni gifted, satu anugerah Tuhan bagi kat dia. Dia bila dia bercakap, bila dia buat public speaking, perkataan yang dia sebut ni jelas, clear, laweh di telinga orang dan orang faham mudah. Ada manusia Allah bagi kat dia benda ni. Bila dia bangun berdiri depan orang, bila dia bercakap, orang hak marah kat dia pun 10 minit dengar dia cakap, angkat ibu jari. Dah okey bah. 10 minit ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata pandai bercakap ini, pandai memberi penerangan ini, jelas apabila membuat penjelasan ini di antara jenis sihir. Dia macam boleh pukau orang. Daripada tak suka, orang boleh suka ke dia. Nabi beritahu, ketahuilah saudaraku, bercakap itu pun satu habuan, satu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang, tuan-tuan. Kita semua dulu masuk sekolah. Di kalangan kita ni ada yang sampai ke maktab, sampai ke institusi pengajian tinggi, sampai ke universiti, ada yang pergi buat further study, sampai buat master's degree, ada yang sampai PhD dan sebagainya. Kita telah melalui proses-proses itu dan kita telah menjumpai ramai guru. Daripada kita sekolah rendah, sampai kita sekolah menengah, sampai kita masuk institusi pengajian tinggi, kita dah jumpa ni berapa ramai guru. Dalam ramai-ramai itu, ada sebahagian yang kita betul-betul tertarik dengan dia. Kita idolize dia. Dia besar dalam hati kita. Tapi ada sebahagian, cakap tak apa benda pun tak tahu. Pasal apa jadi macam tu, tuan-tuan? Pasal pandai bercakap itu anugerah Allah. Ada orang jadi cikgu, tapi tak pandai. Pula pergi jadi cikgu matematik, dia terang budak tak faham. Bukan 5 orang tak faham, satu kelas tak faham. Dia terang ni duk tunjuk ni, terang tunjuk tanya, faham ke tak? Semua kat tunduk. Tak wani nak angkat muka, takut dia gamit main suruh buat di papan hitam. Pasal apa? Pasal semua tak faham. Dia kata ni, kamu faham ke tak ni? Pakat duk gelintir buku hadut dah depan ni, pakat duk gelintir sampai terperonjok ni. Pasal tak berani tengok dia. Pasal apa? Pasal tak faham. Dia kata kamu sengap macam ni, kamu faham ke tak ni? Saya duk terang ni, tak bunyi suara. 35 orang dalam kelas tak bunyi suara. Dia panggil, Ismail, mai depan. Ni kamu selesaikan benda ni. Pi berdiri duk pegang kapung tu, daripada kapung panjang sampai tinggal kecil. Duk pegang nak jawab tak boleh, nak buat tak boleh, duk perlai kapung ni sampai tinggal besar ujung jari lah. Habis sebatang kapung tu duk gelintir. Tak boleh jawab. Dia kata kamu faham ke tak? Tak faham je.
Saya tanya tadi, awak tak abang kata tak faham. Bebai cikgu ni, kapung baling, duster baling, apa semua baling. Apalah kamu ni macam ni, penat saya mengajar. Mau pula cikgu perempuan mengajar matematik. Bebai keluar kelas macam kawat askar ni, marah pasal budak tak faham. Pelajaran yang sama, tukang cikgu lain. Satu cikgu ni pula, dia mengajar, dia ajar simple kepada budak-budak. Terus faham. Dan yang pergi jadi faham dengan pergi jadi tak faham ni pasal apa? Pasal kemahiran memberi penerangan itu. Kemahiran itu. Itu skill. Itu skill. Itu kemahiran. Benda yang sama. Ilmu matematik yang sama. Yang dia ni ajar, budak tak faham sampai dia bebai-bebai. Mai cikgu seorang lagi mengajar sikit saja, budak faham. Nampak tak tuan-tuan? Ini yang dia nak beritahu kat kita ni. Dia kata apa? Dia kata pandainya bercakap dan memberi penerangan itu satu habuan, satu kurnia daripada Allah kepada seseorang. Begitu. Kerana setengah orang itu pandai dan bijak berkata-kata. Sekiranya ia memuji orang, sangatlah terang, sangatlah nyata cakapnya itu pada orang yang mendengarnya. Itu dia. Zaman Arab Jahiliyah dulu, di antara sebab kenapa Allah turunkan mukjizat besar kepada Nabi Muhammad itu ialah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat paling besar Allah anugerah dekat Nabi Muhammad. Pasal apa? Pasal zaman itu, zaman Arab Jahiliyah itu, zaman mengagung-agungkan sastra Arab. Sehingga ke sastrawan yang ada nama ni, kaya raya. Kalau satu orang tak suka dekat satu orang, dia bayar duit dekat sastrawan ini. Hang buat satu syair nak menjatuhkan musuh dia ni. Dia ni buat syair ni, dia pergi baca syair dia ni di tepi Kaabah. Bacaan syair dia tu boleh menyebabkan orang yang dengar ni suka ataupun benci dekat orang yang dia tulis dalam syair tu. Powernya sastrawan dan sastra Arab pada masa itu. Kalau dia dengan kawan ni ada hal bermusuh dari segi politik dan sebagainya, dia pergi upah kawan ni, tulis syair, syair tu digantung di dinding Kaabah dan dia baca syair tu. Dia baca syair tu, orang yang dengar ni macam terpukau. Kalau syair tu nak mengajak orang suruh suka dekat dia ni, orang yang dengar terus jadi suka. Kalau syair tu nak mengajak orang benci dekat dia ni, orang yang dengar terus jadi benci. Maka Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu, dan Allah hantar Quran kepada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, sastrawan Arab jadi terbungkam. Oi, depa kata, ini bukan karangan manusia biasa. Ini mesti mai daripada satu kuasa yang luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka jadi suka hati orang yang mendengar cakapnya itu, dan jikalau dia menuturkan kepada mengaji, maka sudah jadi terang dan nyata cakapnya itu pada orang yang mendengar itu dengan sebenak-benak keji. Kalau dia puji orang pun, orang semua jadi suka dekat orang yang dia puji. Kalau dia keji satu orang pun, orang jadi tak suka dekat orang yang orang bercakap ni keji. Powernya bahasa dan penjelasan yang dibuat oleh orang ini, Allah yang bagi anugerah kepada orang ini sehingga dia mampu bercakap dan memukau orang yang mendengar ni. Maka sudahlah jadi benci orang yang mendengarnya, dan maulah orang menjauhkan diri daripada orang tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka yang demikian itu, yakni cakap orang yang begitu boleh dikatakan semacam sihir juga. Dia kata, cakap ni macam satu sihir, macam satu spell, orang putih kata. Dia boleh pukau orang, bagi orang turut dia. Kerana boleh jadi mudah cenderung hati orang dengan sebabnya itu, seperti mana sihir dia ke atas orang ni.
Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibni Umar anna rajulain qadima fi zamani Rasulullah SAW fa khataba fa ajiba an-nasu min kalamihima. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bahawasanya ada dua laki-laki. Satu nama dia Az-Zabraqan bin Badar. Dan satu lagi nama dia Amru bin Al-Ahim. Dua-dua ni mai jumpa Nabi SAW. Dan berkhutbah kedua mereka ini di depan Nabi SAW. Seorang kemudian daripada seorang. Wah ni. Macam hari ni, zaman lah ni kita kata apa? Satu, kaki ada jual ubat pasal malam. Oh, jangan buat pasal tuan-tuan. Dia buka beg Jasbon dia tu, dia start duk cerita, kita lalu mula tengok orang duk rumun ramai. Ni apa benda? Bagi slow berjalan. Dengar sikit. Dengar, berhenti tuan tu. Pakai bini jalan seorang tapi depan. Kita dah sangkut tuan tu. Daripada 5 orang, jadi 10 orang, jadi 15 orang, tak pasal-pasal pergi beli ubat siam yang dia mai jual ni. Ubat siam yang dia mai jual ni. Tak pasal-pasal kita pergi beli. Balik-balik makan, ubat tu tidak ada doktor tak prescribe ubat tu. Semata-mata kerana dia cakap tadi ni, semata-mata kerana tu. Kita percaya kata ni ubat ni bagus ni, aku pun memang duk ada ni penyakit dia duk abang ni. Kita beli. Balik bismillah dengan selawat apa lepas masuk dalam mulut. Pagi esok bini bangkit sembahyang subuh kita tak bangkit. Bini bangkit sembahyang subuh kita tak bangkit. Pipi tengok muka bengkak pom. Muka bengkak pom dengan air liang keluar bubuih ke mulut dulu ni. Bini kata, ya Allah abang, awak ni abang. Tak tahu, telefon ambulan, ambil pergi hospital, doktor duk cek, doktor tanya, ni suami kak ni ada makan apa-apa ke semalam? Saya tak tahu pula lah, makan nasi adalah last sekali. Ni dia ada makan apa-apa ni, doktor kata ni jadi macam ni, dia ada makan apa-apa. Tak tahu pula lah, tak tahu, balik tengok, dalam laci. Dia punya sarang ubat, beli dekat beg Jasbon ni. Yang boleh pergi beli tu pasal apa? Pasal cakap dia. Cara dia cakap, cara dia terang tu, tak ingat apa dah, bawa keluar duit beli. Mai zaman lagi barulah ni apa dia pula? Jenis direct selling duk mai di rumah ni. Allahu akbar tuan-tuan. Ni, hak duk mai ni direct selling hak duk mai di rumah ni. Mai pula adik-beradik kita. Allahu akbar. Kalau orang tak kenal senang bi, dia mai-mai dia kata, abang, dia kata boleh tak bagi kat saya 5 minit? Dia kata 5 minit ni nak terang apa? Kita dah aku dah ada dalam rumah dia tak mau. Mai ni adik-beradik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggil masuk. Duduk sembang. Dia kata ni, hampa ada pok gas pakai apa tu? Kepala pakai apa? Kita kata pakai beli tu dia main sekali lah. Boleh aku pergi tengok tak? Adik-beradik. Kita apa buat dia ni? Pergi tengok. Oh, dia kata yang ni bahaya ni, berapa biji dah duk. Dia gas dia boleh keluar meletup dalam rumah apa dah, dia kata. Kita pula dengar macam tu. Bukan kita takut ke benda tu meletup, kita takut dia bom kita meletup sekejap lagi. Allahu akbar tuan-tuan. Ni yang kata direct selling ni pun macam ni juga. Dia duk cerita, dia kata tak apa-apa, saya aku nak masuk balik dalam kereta, bawa keluar satu beg lah dengan ketelok, dengan bunga telok, dengan apa semua dia bawa keluar. Kita kata pi dah RM250 jalan gitu. Darah menitik, tak menitik. Sekali dengan dia langkah keluar, sekali dengan darah kita duk merambu, duk menitik, tak 250. Bulan ni punya bajet dia lari gelong habis semua. Nampak tuan-tuan? Cakap dia tu kita jadi susah. Kita memang hati ni memang tak mau ambil, tapi dia duk pelemah kita, pelemah 250. Bukan pasal nak beli, pasal nak bagi dia balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat yang buat direct selling, jangan marah saya. Gitu. Baik, dia kata maka perkenan orang-orang yang mendengar kalam keduanya oleh
terang yang dan nyata apa yang dikeluarkannya itu. Ni dua orang hak mai jumpa Nabi ni. Dua orang yang dia kata seorang nama Az-Zabraqan dan seorang lagi nama Amru ni. Nabi pun mereka mai, mereka jumpa Nabi, mereka pergi buat cakap pandai depan Nabi. Kita tuan-tuan, kita ni kalau kita tahu ni kawan ni satu tok guru, kita tak cakap pandai lah, kita respect kat dia. Ni saya kalau duduk mengajar, malam ni tuan-tuan nampak Dr. Aziz Hanafi duduk dalam tu, tak boleh mengajar. Mujur dia tak mai. Kalau dia mai, dia duduk penjuru tu, saya nampak dia jadi kacau habis. Saya dah mengaji kat dia dulu. Dia mengajar siasah syar'iyah dulu. Satu ni yang kata tok guru kita Dr. Aziz Hanafi ni tu alim, satu orang yang alim. Dia PhD terbaik di Universiti Al-Azhar. Berbanding dengan pelajar-pelajar daripada negeri Arab dan sebagainya yang buat PhD sama dengan dia, dia dapat pelajar terbaik peringkat PhD. Ni tok guru kita Al-Fadhil yang berbahagia Dr. Aziz Hanafi ni. Hebat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bila nampak dia, respect kita tu, jadi kita tak boleh cakap lah. Dua orang ni, Az-Zabraqan dengan Amru bin Al-Ahim ini, mai jumpa Nabi, mai duk bercakap pandai di depan Nabi. Masya Allah. Nabi tuan-tuan. Dia mai depan Nabi, dia bercakap. Maka perkenan orang-orang yang mendengar kalam kedua mereka itu kerana terang dan nyata apa yang dikeluarkannya. Apabila dilihat Nabi SAW akan orang-orang perkenan itu, maka Nabi bersabda. Nabi itu ada. Nabi tengok orang ni pakat terpengaruh habislah dengan dua ni. Nabi kata apa? Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna minal bayani sihran atau inna ba'dal bayani sihrun. Nabi kata begitu. Nabi berpaling beralih kepada sahabat-sahabat lain yang ada, maka Nabi bersabda bahawasanya satu bahagian daripada terang dan nyata kalam bercakap itu adalah sihir. Nabi kata. Oh, dia punya ayat dia power betul. Macam sihir memukau orang yang dengar. Dan sabda Nabi bahawasanya setengah daripada keterangan cakap itu seumpama sihir. Ataupun hampir-hampir dia macam sihir. Oleh lekas cenderung hati orang memperkenankannya. Kerana dia pandai cakap tu, orang setuju dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ammar dan Ibni Mas'ud dan Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya lagi itu hadis hasan lagi sahih. Termasuk tajuk baru bab fit tawadhu'. Itu bab yang datang pada menyatakan tawadhu'. Tawadhu' ni maksud dia apa? Merendah diri. Saya gezet kuliah pada bulan 11 hari itu cerita pasal Erdogan. Kan? Kita ingat pun anggur bila kita ingat kesian lah ni kau hadu mengajak ni kan. Kan? Kita gezet cerita pasal Erdogan. Erdogan dulu Perdana Menteri Turki. Baru ni pilihan raya dia bertanding presiden. Menang. Pasal apa? Pasal dia hero rakyat. Dia hero rakyat. Bahkan dia hero dunia Islam hari ini tuan-tuan. Erdogan ni, dia bukan sahaja hero di hati rakyat Turki. Hari ini dia sudah menjadi hero kepada dunia Islam. The only leader Islam dalam dunia yang berani bercakap apa yang dia ingat nak cakap. Baru ni bukan dia saja, Menteri Luar dia pun berani. Baru 3 hari lepas, Menteri Luar dia berani. Dia bercakap mencanggah arus. Arus duk mai ikut ni, dia bercakap ikut ni. Dia kata apa? Dia kata, duk kata orang Islam, dunia Islam membelah militan. Militan apa benda? Dia kata, ni Menteri Luar dia. Cengih macam dia juga. Dia kata apa? Apa salah negara Islam? Apa salah orang Islam?
Dia kata bapa militan ni ada tu Israel tu, bapa militan. Dia bukan sahaja bunuh musuh dia, dia bunuh perempuan, dia bunuh orang tua-tua, dia bunuh kanak-kanak. Depa ni lagi teruk punya militan. Dia kata, dia bercakap. Kita dengar ni pun berkesot tempat duduk. Tu semangat sekali. Pasal apa? Pasal kita mengharapkan ada pemimpin macam ni untuk nak tolong voice out, untuk nak tolong bercakap on behalf bagi pihak orang Islam yang duk jadi orang salah semata-mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam orang duk kata, kita tak sokong mereka yang pergi bunuh orang. Kita tak sokong. Tapi macam mana orang Islam boleh bersabar kalau sekiranya Nabi kita dihina sebegitu rupa? Kita tak suruh orang pergi masuk dalam pejabat ni, pergi tembak orang. Kita pun tak mau benda tu. Tak elok. Pasal dia membawa image buruk kepada Islam. Tetapi dia satu pihak yang lain, mereka bukan sahaja menghina kita, mereka menghina Nabi kita. Itu marah tu. Marah dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Erdogan bangkit sebagai hero kepada negara-negara Islam. Masya Allah tuan-tuan. Dan dia satu orang yang tawaduk. Saya cerita bulan sebelah hari tu apa dia? Lepas sembahyang Jumaat keluar, dia pergi dekat meja orang jual cucuk ni. Dia bayang satu meja, dia tunggu tu. Orang lalu dia bagi. Dia bagi cucuk. Dia kata dia kenuri hari tu. Rakyat ni tak tahu nak abang. Bukan masalah cucuk tu berapa duit sangat harga cucuk tu, tapi dia pun tak tahu nak habang. There is no words to say. Tak ada perkataan nak kata. Dia pun tak pernah jumpa satu Perdana Menteri, satu Presiden yang boleh turun pergi rapat macam tu sampai rakyat rasa macam dia adalah mereka. Tuan-tuan, yang kata Erdogan, kemarin dulu dia buat satu benda pula dah lagi. Dia turunkan gambar Mustafa Kamal Atatürk. Kemarin dulu. Turki, kan Turki yang telah disekularkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Dia perancang habis Islam dalam Turki. Dan dia diberi satu gelaran apa? Bapa kemodenan Turki. Erdogan, dia buat satu langkah yang berani. Satu ikon bagi masyarakat Turki. Sedangkan ini orang bertanggungjawab dan mesti jawab di depan Allah kerana dia hancurkan Islam di bumi Turki. Dia pada junjung dia mai dekat Erdogan, dia buat turun gambar Atatürk. Dia gantikan dengan gambar Muhammad Al-Fatih. Dia letak gambar baru, satu Syekh Serban. Ini dia kata orang yang patut kita jadikan ikon negara kita. Oleh kerana yang buat itu Erdogan, rakyat boleh terima. Pasal apa? Pasal dia buktikan dulu betapa tawaduknya kepada rakyat ni semua. Bila dia buat perubahan, rakyat tak terkejut. Rakyat boleh terima. Pasal apa? Pasal dia telah membuktikan dia bagus. Dia seorang pemimpin yang bagus. Tak ada kalau tuan-tuan nak buat turun gambar Atatürk ni, tuan-tuan mati syahid tuan-tuan. Tapi dia buktikan dulu dia bagus. Bila dia buat benda tu, tak ada bantahan. Tak ada bantahan. Muhammad Al-Fatih ni siapa dia tuan-tuan? Ni yang menjadi ikon baru kepada kerajaan Erdogan Turki. Siapa Muhammad Al-Fatih ni? Beranak tahun 1432 Masihi. Lah ni 2015. Dia beranak 1432 Masihi. Lama dah. 100 tahun dulu. Dia mati tahun 1481. Mati muda. Muhammad Al-Fatih ni mati muda. Mati umur 49. Sudah mati. Pernah menjadi pemerintah kepada kerajaan Islam Osmani Turki. Pernah menjadi pemerintah. Tentera yang dia bawa pergi masuk ke dalam Turki ini. Masa tu orang panggil Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih bawa tentera masuk ke Konstantinopel. Konstantin ini yang pada masa itu di bawah
Empire Rome, Byzantine. Dia bawa tentera dia masuk ketika dia memimpin tentera masuk ke Konstantinopel ini, umur dia baru 21. Dia pimpin tentera. Muhammad Al-Fatih ini. Dia satu orang yang pakar dalam bidang militeri, ketenteraan. Dia pakar dalam bidang militeri, dalam bidang sains dan dalam bidang matematik. Pakar. Dia satu orang yang dicatatkan sebagai alim bahasa. Dia ada 6 bahasa dunia yang dia kuasai sepenuhnya. Bukan macam kita. Kita boleh cakap Indo ni, ne, ca. Tak, itu bukan pakar yang tu. Ni dia menguasai 6 bahasa dunia, bahasa Turki sendiri, bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Latin, bahasa Hebrew, bahasa Greek. Bukan Greek Perak. Bahasa Greek. Tamadun dunia dulu ni. Tu bukan nak habaq juga. Dia pernah main Greek kah? Bukan. Ini bahasa Greek, bahasa dunia. Muhammad Al-Fatih ini satu orang yang sangat religious. Religious ni maksud dia apa? Beragama. Orang kata rajul dini. Satu orang laki-laki yang beragama. Muhammad Al-Fatih ini bukan sahaja satu sosok tubuh yang beragama, yang religious, bahkan dia satu orang yang sangat tawaduk. Ini yang tajuk ni. Dia satu orang yang sangat tawaduk. Tuan-tuan, sehingga dicatatkan cerita tentang Muhammad Al-Fatih ni, daripada hari dia aqil baligh, dia tidak pernah tinggal sembahyang fardu, dia tidak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, dia tidak pernah tinggal tahajud daripada umur dia aqil baligh sampai hari mati, umur 49. Masya Allah, tuan-tuan. It is not easy untuk nak jadikan benda tu darah daging kita. It's not easy. Tentera dia. Tu cerita dia. Tentera dia. Ni yang dia bawa masa nak masuk ke Konstantinopel, yang berakhir dengan dia berjaya menguasai Konstantin ini. Tentera dia ni adalah tentera yang tidak pernah tinggal salat fardu. Tentera dia yang ikut dia pergi perang ni adalah tentera yang tidak pernah tinggal salat fardu, dan separuh daripada tenteranya tidak pernah tinggal tahajud. Benda ni ada dalam catatan tentang Muhammad Al-Fatih ini. Amat mengejutkan. Tak apa tuan-tuan, saya cerita benda ni dulu. Dia tak ada dalam kitab ni. Saya ni kata apa dia ni keluar tajuk dah, apa duk cerita pasal Nabi, lepas pergi ke Turki pula. Nah. Yang amat memeranjatkan, tuan-tuan, Nabi SAW pernah sebut semasa hayat Nabi. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW kata, la tuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amir amiruhum wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Hadis Bukhari. Nabi SAW kata, pasti Al-Qustantiniyah, Konstantinopel akan dibuka. Nabi kata. Perkataan yang Nabi guna, la tuftahanna. Lam itu lam sumpah. Nabi kata pasti Konstantinopel yang pada masa itu di bawah kekuasaan Rom. Nabi kata pasti Konstantinopel ini akan dibuka. Dibuka maksudnya apa? Dibuka oleh Islam. Wala ni'mal amir amiruhum. Nabi kata, dan sebaik-baik amir ataupun ketua adalah ketua yang memimpin tentera untuk buka Konstantinopel. Wala ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Nabi kata, dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu, tentera yang dipimpin oleh sebaik-baik amir, sebaik-baik pemimpin ini. Nabi pernah sebut benda tu.
Zaman Nabi sebut, sahabat tak tahu siapa ni yang Nabi maksudkan akan menjadi hero yang boleh pimpin tentera yang baik. Dia pun pemimpin yang baik, memimpin tentera yang baik, boleh membuka Konstantin. Siapa ni? Orang tak tahu. Mai zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa dia ni? Lepas Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas itu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Mai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan? Sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, arah kiblat Masjid Nabawi tu, arah mihrab tu imam tu, depan tu ada satu jalan. Dia panggil Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Nama dia ni. Siapa dia ni? Oh tuan-tuan, sahabat Nabi yang sangat hebat. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Madinah ni pakat nak Nabi mai tidur di rumah mereka. Oh ni mai dekat dengan Nabi semawa. Ya Rasulullah, tidurlah di rumah saya. Dia ni mai jumpa semawa. Nabi tak tahu nak buat keputusan. Nabi kata, aku serah kepada unta aku. Mana dia tempat dia pergi, di situ aku tidur. Unta Nabi berjalan jaya, pergi duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Allah pilih dia. Dalam satu cerita kata apa? Nabi SAW pergi tidur di rumah dia. Rumah Abu Ayyub 2 tingkat. Nabi duduk di bawah, Abu Ayyub duduk di atas. Satu hari, isteri Abu Ayyub ni, Ummu Ayyub, bagi tumpah ayam di tingkat atas tu. Bagi tumpah ayam. Ketak dia ni. Takut ayam tu menitik pergi kena Nabi. Nabi duduk tidur di bawah. Duduk cari tengok nak lap ni tak ada benda. Melainkan yang ada kain setera. Yang cukup mahal yang dia beli pada masa tu. Demi kerana tak mau bagi ayam tu menitik atas Nabi, isteri Abu Ayyub Al-Ansari ambil kain setera tu, lap ayam yang tumpah ni. Demi nak menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat Abu Ayyub Al-Ansari? Cukup hebat. Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia pergi jumpa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bagi idea ni. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, aku duk ingat lagi ni hadis hak Nabi kata ni, la tuftahannal Qustantiniyah ni. Konstantinopel ni akan dibuka oleh satu amir, yang amir itu amir hebat, yang membawa tentera yang hebat. Jomlah kita pergi buat benda ni. Abu Ayyub Al-Ansari cadangkan. Dan Muawiyah kata okey. Muawiyah hantar Abu Ayyub Al-Ansari dengan anak dia, Yazid bin Muawiyah, yang kemudiannya menjadi khalifah kedua bagi kerajaan Bani Umayyah. Itu ambil sejarah Islam kan dulu. Ambil tapi terlupa dah. Yazid bin Muawiyah dihantar oleh bapa dia Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abu Ayyub Al-Ansari untuk pergi ke Konstantinopel. Pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari umur sudah 80 tahun. Abu Ayyub Al-Ansari start daripada perang Badar sehinggalah siri-siri peperangan zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, zaman Ali. Dia tidak pernah miss satu perang pun. Masya Allah tuan-tuan. Takat tu kalau kita tutup kitab balik pun tak apa dah. Puas hati dah tuan-tuan. Tahu dah Abu Ayyub Al-Ansari ni orang dia hebat macam mana. Umur 80 dia boleh bagi cadangan dekat Muawiyah nak pergi ke Konstantinopel, ke Istanbul, ke Turki tu, daripada Madinah nak pergi Turki, nak pergi perang, nak pergi takluk Konstantinopel. Muawiyah bagi pergi. Sampai di sana dia umur 80 tuan-tuan. Nabi pun 63 saja sudah wafat, dia sudah 80. Semangat kuat. Ada satu sahabat dulu ikut kuliah saya di sebelah seberang, sebelah Penang, sebelah di sini aja dia tak mai. Bongkok 90 darjah. Dengan tungkat rotan kat tungkat buluh satu dia bawa. 90 degree bongkok.
Kita cuti bulan 12 tak ada kuliah ni, nak start bulan 1 dia duduk kalut dekat kawan dia duduk tumpang main mengaji ni. Hang telefon tanya, ustaz start dah lagi kuliah, ustaz start dah lagi kuliah. Kawan ni pun telefon, ustaz minta maaf ustaz, dia kata ni Pak Haji kita ni dia kacau saya, dia duduk tanya. Tuan-tuan, saya kalau tengok dia, saya bongkok pergi salam umuk sampai bongkok macam tu. Dia nak mengaji tuan-tuan. Kita pokok hujan sikit tak main lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang kata Abu Ayyub Al-Ansari, sampai dah dekat dengan Konstantinopel, dah sampai dah, dia sakit. Dalam sakit itu, dia pesan dekat tentera hak duk ada ni. Dia kata menang kalah itu perkara kedua. Aku dah sampai di sini. Apa pun jadi dekat aku, kalau aku mati, pi tanam aku dekat kubur Konstantinopel tu. Tujuan dia apa tuan-tuan? Dalam buku sejarah kata, dia nak injek semangat masuk dalam diri tentera-tentera hak muda ni. Aku umur 80. Aku mai dah di sini. Ni aku sakit. Anything happen to me. Kalau dalam bahasa orang putihnya. Apa-apa pun jadi kat aku, kalau aku mati, aku mau hampa rapat pi ke kota Konstantinopel ini. Tanam aku dekat kubur mereka. Dengan kehendak Allah, mati Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang hebat ini. Dan mereka rapat pi dan mereka tanam mayat dia di sana. Okay, itu cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata apa dekat mereka? Mereka kata, awak pasal apa yang suruh pi tanam di sana? Dia kata, pasal aku duk ingat hadis Nabi tadi, la tuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amir amiruhum wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Aku duk ingat hadis tu. Nabi sebut, aku dengar. Nabi kata Konstantinopel akan dibuka dan pemimpin yang membawa tentera pi ini pemimpin paling baik dan dia membawa tentera yang baik. Kalau aku tak berjaya tengok benda ni, aku nak mayat aku ditanam di kubur itu. Aku nak dengar bunyi deram kuda yang mai esok ni. Tuan-tuan, ni kita dengar ni pun menyawa pun nanti selalu pergi habis tuan-tuan baru aku nak menyawa. Dengar ni semangat yang ada kepada satu orang manusia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Hebat tuan-tuan. Dia ditanam di sana. Bila mai cerita Muhammad Al-Fatih. Dia kata dia ni lupa tajuk tadi, dia pergi main buat. Tadi dia abang Muhammad Al-Fatih. Dia tak pergi jadi Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ni hak mana? Satu dia nak abang. Dah, dia kena cerita yang tu dulu. Bila mai Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih menjadikan Abu Ayyub Al-Ansari sebagai ikon perjuangan dia. Dia jadikan Abu Ayyub Al-Ansari sebagai ikon perjuangan dia. Muhammad Al-Fatih, dia bawa pasukan tentera dan dia bagi tahu dekat pasukan tentera dia. Dia kata ini adalah mission yang belum komplit, yang belum disempurnakan. Kita kena sempurnakan kerja ni. Satu, pasal Nabi sudah sebut. Kata Konstantinopel akan dibuka oleh tentera Islam. Sebaik-baik tentera dan sebaik-baik pemimpin. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sudah tunjuk dia nak buat benda ni. Tanggungjawab kita kena bagi jadi benda ni. Muhammad Al-Fatih bawa pasukan tentera dia. Yang kita sebut tadi, pasukan tentera tu pun setengah tidak pernah tinggal tahajud ni. Dia bawa mereka ni semua pergi sampai di sana. Berdasarkan kepada catatan tangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dia tulis tuan-tuan. Macam kita duk tulis diary ni. Dia tulis. Dan hari ini ada orang pergi buat PhD tentang kajian kerajaan Osmaniyah Turki. Dia pergi bongkang ambil balik kitab tulis tangan Muhammad Al-Fatih ini. Orang tulis balik benda ni. Berdasarkan catatan tangan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia tulis berjayanya mereka menawan Konstantinopel ini dan mereka berkemah di sana. Dan dia ubah nama Konstantinopel ini kepada Islambol. Bukan Istanbul, Islambol. Maksudnya apa? Islam menyeluruh. Maksud dia. Dia ubah nama.
Daripada Konstantinopel menjadi Istanbul. Islam menyeluruh, dia bubuh nama tu. Dan dia pergi tidur di satu tempat, ini catatan tangan dia. Dia kata dia mimpi. Abu Ayyub Al-Ansari mai jumpa dia. Dan Abu Ayyub Al-Ansari bagi tahu dekat dia di mana tempat sebenar kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mimpi. Tuan-tuan, daripada akil baligh tidak pernah tinggal tahajud. Sembahyang fardu tak tinggal biasa, tuan-tuan. Rawatib tidak pernah tinggal pun kita dah seraya dah. Tahajud tidak pernah tinggal. Dia mimpi, insya-Allah mimpi dia benar. Tunjuk tempat. Dalam mimpi itu, ini catatan tangan dia. Dia mimpi dan dia kata Abu Ayyub Al-Ansari bagi tahu tang mana. Dia pi minta izin, akhirnya korek. 3 kaki korek, jumpa sekujur tubuh Abu Ayyub Al-Ansari. Sudah ratus tahun dikebumikan. Mayat dia segar bugar, masih intact lagi. Orang putih kata intact. Intact ni maksudnya tubuh duk pejai lagi. Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai takat tu catatan tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Takat tu. Ada sambung cerita tu bukan daripada catatan tangan dia. Yang ni siapa sambung tak tahu. Dia mai pula cerita kata tentera yang dia pimpin beratung picum kaki Abu Ayyub Al-Ansari. Ini bukan catatan tangan Muhammad Al-Fatih, tetapi sangat masyhur. Tuan-tuan buka dalam buku cerita tentang kerajaan Osmaniyah, tentang Muhammad Al-Fatih, cerita ni keluar. Tapi cerita ni tidak boleh dibuktikan kesahihan dia sebab tidak ada dalam catatan Muhammad Al-Fatih sendiri. Tapi cerita ni sangat masyhur. Wallahu a'lam, betul tak betul? Katanya tentera beratung mengambil gilang pergi duk cium kaki Abu Ayyub Al-Ansari. Bila habis tentera dia pula nak pergi cium. Ni cerita. Jangan buat serius sangat. Ni cerita saja. Ni bukan hadis, bukan catatan tangan Muhammad Al-Fatih. Cerita saja. Sangat masyhur cerita ni. Bila sampai turn Muhammad Al-Fatih, dia nak pergi cium kaki Abu Ayyub Al-Ansari ni, tiba-tiba kaki tu tarik. Bergerak tarik. Tak bagi dia cium. Cerita sudah main macam tu. Wallahu a'lam, tidak ada sabitan kepada cerita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita tentang Muhammad Al-Fatih, satu orang pemimpin hebat. Rupa-rupanya hak Nabi sebut tu kata Konstantinopel akan dibuka oleh siapa? Oleh orang Islam. Siapa yang memimpin? Yang memimpin itu amiruhum, la ni'mal amir amiruhum. Pemimpin mereka adalah pemimpin yang terbaik dan tentera mereka adalah tentera yang terbaik. Rupa-rupanya merujuk kepada Muhammad Al-Fatih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baru nak baca tajuk tawaduk ni. Tu dia, tuan-tuan, baru kita nampak yang kata tawaduk ni dia kena pi sampai tangga tu. Takat-takat jumpa Assalamualaikum, buat tunduk ni semua tak mau. Ini semua ni akai kucing semua ni tak boleh pakai. Betul punya cerita ni orang tawaduk ni. Dia kata apa? Bab fit tawaduk. Ketahuilah saudaraku, merendah diri itu satu sifat orang baik-baik. Iaitu menurut yang hak. Yang kata tawaduk itu ialah dia tunduk menurut perkara hak. Dan tidak mau membawa apa-apa hukum. Biar dihukum oleh hakim. Yang kata orang yang tawaduk ini tidak ada besar diri. Itu yang kata tawaduk, tidak ada besar diri. Apa-apa jadi pun bukan dia yang akan menjatuhkan hukum. Bawa pergi dekat hakim, jatuhkan hukum. Kita selalu kita jatuh hukum. Termarah dekat orang, kita jatuh hukum. Aku nak pukul dia, kita pergi pukul. Kita selalu tidak merujuk kepada hakim. Kita selalu kita buat keputusan. Itu menunjuk kata kita ni selfish. Menunjuk kata kita ni besar diri. Sedangkan tawaduk tidak boleh macam tu. Dia kata dan kata qil, dan ada satu pendapat kata tawaduk itu adalah merendah diri dan tidak memandangkan diri itu berkelebihan daripada orang lain. Yang kata tawaduk itu apa dia?
Dia sentiasa rasa dia ni tak ada apa. Dia tak pernah rasa kata dia yang lebih. Itu tawaduk. Kita hari ni apa? Kita duk kata kita lebih. Kita duk kata kita betul. Kita duk kata orang tak betul. Kita tidak ada tawaduk. Baik. Dia kata, dan yang kata tawaduk itu adalah bersopan santun kepada semua orang. Yang kata tawaduk itu, kita sopan dengan semua orang. Kita jumpa orang, kita panggil, Assalamualaikum tuan, apa abang tuan. Kita sopan dengan orang. Dan kata qil, dan kata pendapat yang lain lagi, merendah diri itu ialah bersedia untuk menerima yang hak, walaupun daripada orang besar, orang tua, ataupun orang kecil, ataupun orang muda. Kita tak kira. Kalau benda tu betul, walaupun dia budak muda, kita terima. Itu bermakna kita ada tawaduk. Kita tidak ada ego. Kita tidak ada sombong dalam diri kita. Kita dengar, betul apa yang dia ni bagi tahu. Kita turut dia. Terima kasih. Ataupun yang dikatakan tawaduk itu, kita bersedia untuk menerima pendapat daripada orang yang mulia ataupun daripada orang yang hina. Tak mesti orang yang main tegur kita tutup guru baru kita nak pakai. Anak murid dia pun kalau main habang, kita dengar, kita balik check balik betul. Kita pakai. Tak ada masalah. Kita tak ada rugi tang mana. Kalau kita buat silap, orang tegur kita, kita jawab balik terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun daripada orang merdeka, ataupun daripada hamba abdi, ataupun daripada laki-laki, ataupun daripada perempuan. Kita boleh dengar apa orang nak abang. Betul tak betul, sekali lagi kita cek. Tapi bila dia mai bagi tahu, kita willing to listen. Orang putih kata kita ni is a good listener. Kita boleh dengar. Kita suami, di rumah kita ada orang perempuan, ada isteri. Bukan selama-lamanya dia tak betul dah. Ada waktu, ada ketika hak dia kata tu betul. Kita ada ego kita sebagai suami. Tapi kalau dia sebut, dia kata abang, tak kena aku abang buat macam tu. Dia kata, kita kena bagi ni turun, dengar. Okey, tak apa. Terima kasih. Abang beritahu kat aku. Ni kita ada. Dia main baru nak buka mulut. Dia kata, abang, saya rasa tak betul. Hang tahu apa? Dia buat begitu. Itu dah bunyi satu macam lah. Hang tahu apa? Hang duduk diam-diam boleh tak? Aku tengah hangat ni. Pergi habak lagi tu pula. Kita hangat mandi. Pergi jawab lu tu pula hangat mandi. Kalau ada meja, memang kerati terbelah dua lah. Pasal kita tidak ada tawaduk. Tak ada tawaduk. Kita ego cukup dahsyat. Baik, dia kata, dan kata Abu Zaid, selama ada seorang itu menyangka di dalam makhluk itu ada orang yang lebih jahat daripada dia, maka dia orang yang sombong. Selagi mana dia duk berasa kata hak jahat ni orang, hak bodoh ni orang, hak apa ni orang, dia semua bagus, dia sombong. Selama mana dia duk ada ingat macam tu dalam diri dia, aku betul, orang lain tak betul, dia sombong. Maka tidaklah ia bernama orang yang merendah diri. Orang yang macam tu bukan orang yang rendah diri, bukan orang yang tawaduk. Sebab setengah orang kata kan, kita bila tengok satu orang, kita nampak tak baik ada dekat dia, tuan-tuan, dia kata apa? Cari apa yang baik ada dekat dia. Kita tengok satu orang, kita tu dia ni perongoi apa, cari apa yang baik ada dekat dia. Kalau dalam diri dia ada 100 benda tak baik, takkan tak ada satu yang baik. Cari hak satu tu. Jangan duk highlight yang 100 keburukan itu. Macam mana kita duk teropong keburukan orang, macam tu orang teropong keburukan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka merendah diri itu terpuji pada syarak. Dia kata itu bagus. Dia kata, dan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat sadaqatun min mal. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tak akan kurang harta kita dengan kerana sedekah.
Nabi kata duit kita tak akan luar, kita tak akan jadi muflis, kita tak akan jadi miskin kalau kita bersedekah. Nabi kata lagu tu. Tuan-tuan kalau jumpa orang hak jenis suka bersedekah ni, mereka kaya tuan. Kita tanya mereka balik. Mereka kata Allah bagi balik. Kata jangan takut. Kita memberi ni Allah akan bagi balik. Dia ada jalan dia nak mai kat kita tu. Duit nanti mai. Kadang-kadang dia kata tak sangka. Mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah abang tak erti, siapa yang pergi praktis benda ni dan dia dapat apa yang Nabi kata, dia boleh rasa. Dia boleh rasa. Tapi susah nak praktis. Pasal manusia duk nampak, kalau dia ada 100, kalau dia bagi 50, dia tinggal 50. 50 ni banyak, mereka mana? Dia kata ni lagi kurang. Dia duk ingat lagu tu, maka dia tak memberi. Tapi orang yang memberi, dia dah mai satu kelazatan. Dia dah mai satu lazat. Bukan bagi banyak pun. Dia bagi sikit-sikit saja. Satu benda Tuhan bagi dekat dia. Dia kata apa? Sedekah itu tidak mengurangkan akan harta. Demikianlah sabda Nabi SAW ada hadis tadi. Yakni apabila sedekah akan harta yang ada padamu, nescaya menjadi barakah ia. Dia kata kita bagi sikit daripada apa yang Tuhan bagi kat kita, kita bagi sikit atas jalan sedekah. Tuhan bagi berkat. Berkat ni satu perkataan yang kalau nak buat PhD pun boleh. Berkat aja. Nak cerita tak erti. Duit tak banyak mana tapi cukup. Berkat. Duit tak banyak mana tapi tak pernah meminta-minta. Berkat. Duit ala kadar saja. Anak-anak berjaya. Berkat. Duit tak banyak mana. Tapi Alhamdulillah Allah bagi sihat. Cukup susah. Dia dan keluarga dia nak sakit. Berkat. Jalan nak jadi kebocoran duit tu tak ada. Kalau anak jadi mengaji tak cerdik, habis duit tuan. Anak mengaji tak cerdik, habis duit. Habis duit dengan macam-macam duk buat ni nak bagi cerdik ni. Tapi dia ni duit tak banyak mana. Anak Masya Allah, Allah bagi dekat dia. Anak brilliant. Keberkatan. Allah bagi dekat dia. Mesti ada satu benda yang dia buat, yang dia dapat keberkatan itu. Ada kala nampak zahir dengan mata kepala. Disebabkan oleh Allah bukakan dan Allah luahkan jalan datangnya rezeki dia. Ada saja rezeki Tuhan bagi mai. Ada saja. Ni di Kelantan kena banjir rusak ni tuan. Berapa banyak pusat-pusat pengajian ilmu yang ada di Kelantan ni. Di antaranya Dr. Abdul Basit. Tuan-tuan boleh tengok blog dia, Facebook dia, Dr. Abu Anas Al-Madani. Dia tuan-tuan daripada bachelor, master's degree sampai PhD di Madinah. Dia PhD dalam bidang syariah. Masya Allah. Dengan kelulusan yang macam tu ada kat dia, kalau dia nak pergi minta kerja jadi pensyarah universiti mana pun dapat. Pasal dia bukan PhD holder yang tak tahu apa. Dia PhD holder yang berilmu. Dia tak malu dengan title doktor dia. Pasal memang dia knowledgeable. Tapi dia memilih untuk balik pergi sambung pondok bapak dia di Kelantan. Dia balik kerja pondok. Orang kata kat dia, doktor sayanglah macam ni. Dia kata tak apa, ayah pesan macam ni. Ayah pesan, suruh jaga pondok ni. Tak sampai dah berapa lama dah orang pergi ulang alik pujuk dia, akhirnya dia setuju juga untuk jadi pensyarah, mengajak dia apakah di Kelantan tu ada satu. Kias ke apa? Kias. Di Kelantan. Dia jadi pensyarah sana. Dia pun ada pondok banyak. Baru ni kena habis tenggelam sampai pakai bumbung. Dia tulis dalam Facebook dia, dalam apa semua. Dia kata berapa biji pondok laki-laki berapa banyak yang rosak, pondok perempuan berapa banyak yang rosak. Tuan-tuan berderu-deru orang pakat duk kontak tanya berapa harga satu pondok. Pakat nak sponsor, pakat nak taja. Berapa harga satu pondok?
Sebab orang tahu dia PhD holder daripada Madinah. Dia very knowledgeable. Dia satu orang yang sangat berilmu. Dan dia mengajak budak-budak tu. Bukan dia buka nak buat denak, panggil orang main hantar anak. Dia tak pernah ada di pondok. Dia pergi ceramah satu dunia dia duduk pindah. Dia ada di situ. Dia ajak budak-budak dia. Allah buka. Bandaru-daru orang pakat pergi bagi duit. Pasal orang tahu dia genuine. Dia betul-betul. Bukan dia nak ambil kesempatan atas duit orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Duit punya cerita ni saya baca di mana baru ni, cerita pasal duit ni pun satu hal juga. Duit ni yang Nabi kata ma naqasat sadaqatun min mal. Duit ni kalau sedekah tak akan kurang. Jangan takut, Nabi kata. Duit punya cerita ni saya jumpa orang putih. Orang putih kena boleh pakai juga. Bukan kata semua tak boleh pakai. Lepas tulis dia kata 3 stupid stages of life. Cerita pasal duit ni. 3 stupid stages of life. Dalam peringkat hidup kita ni ada 3 peringkat bodoh, dia kata. Peringkat yang stupid, yang bodoh. Satu, dia kata peringkat teenage. Peringkat remaja, umur antara 15 sampai 23. Yang ni dia panggil teenage. Teenage. 15 sampai 23. Zaman ni dia kata have time, have energy, but no money. Masa umur 15 sampai umur 23 ni masa berlambak dah. Umur 15 masa cukup banyak ada. Energi, tenaga ni Ustaz kata lah, naik motor bukan naik motor, angkat tayar satu, mungkin berdiri atas bangku motor lah, tenaga lah tu. Tenaga jenuh. Tak payah minum long jack. Tenaga dia duduk main macam tu. Kan? Ini dia kata peringkat pertama dalam hidup manusia, peringkat teenage, peringkat remaja 15 sampai 23. Masa ni masa have time, masa ada, energi ada, tenaga ada, no money, duit tak ada. Ini yang masalah. Dia main peringkat kedua, dia panggil working age. Working age. Umur 24 sampai 56 ataupun sampai 60. Dulu 55, pencen 55, lepas tu penaik 56, pencen 56, dan penaik 60. Jadi working age 24 sampai 60 kita kata. Masa tu have money. Duit ada. Daripada keluar universiti kerja, duduk grade 40, 1, naik 44, naik 48, naik 52, naik 54, nasib baik pencen dapat jusa. Time tu dia kata have money, duit dah ada. Have energy, tenaga pun ada lagi. But no time. Saya duduk kerja. Nak pergi melancong pun tak ada, tak dapat cuti, minta cuti 2 minggu, dia perlu duit seminggu. No time. Dia main satu lagi, old age, dia panggil. Old age. Old age ni kalau kita kata, dah warga mai lah. 57 ataupun 60, sampai qalu inna lillahi wa inna. Dia ni dia panggil old age. Yang ni have time balik pula dah. Masa ada balik pula dah. Have time. Have money. Pasal dia pencen jusasi. Duit ada. But no energy. Dah duduk naik wheelchair tu nak pergi mana? Dia kata jom. Ustaz baru cerita pasal Muhammad Al-Fatih. Jom Istanbul. Jom hampa lah. Aku tak boleh pergi dah. Dia main umur tu. Umur old age. Hak cara cuci buah pinggang. Tak boleh pergi. Takkan aku nak rengkeng dengan mesin-mesin ni sekali. Hak cara duk jadi doktor, duk cucuk perut kencing manis ni pun satu juga. Dia kata nak pergi duk tengok ke bakul ubat ni payahlah. Masa tu apa dia? Have time, masa ada. Have money, duit ada. But no energy. Orang putih kata 3 stupid stages of life. Dalam hidup ni inilah 3. Lain-lain tak boleh pakai semua juga. Masa muda nak pergi mana training, duit tak ada. Main masa dia ada, masa pula tak ada. Main masa tua pula, masa ada, duit ada, tak ada tenaga pula. Sebelum dia main cerita karut macam ni, belajar sedekah. Pasal sedekah itu tidak mengurangkan rezeki. Dan ada kalanya berkat dengan jalan Allah Ta'ala tolakkan apa yang memberi mudarat pada. Kadang berkat ni main dalam bentuk apa? Allah hindarkan mudarat. Duit tak tambah, tapi tak sakit.
Kalau tuan-tuan diberi pilih, ada duit tapi tidur di hospital. Dengan duit ni ala kadar saja, tapi hospital tak nak pergi. Mau yang mana tu? Mau sihat. Duit banyak. Bank statement duk main hujung bulan ni, bank statement duk main, duk tengok ni, angka duk naik. Figure duk naik. Itu ada 500,000 ni, lepas 2-3 tahun tengok-tengok dia nak main 700,000 lebih. Tu ada 1 million dah apa semua. Tapi duk atas wheelchair. Sebulan sekali pergi hospital, tidur 3 hari. Apa guna 1 juta dalam bank? Kalau kita macam tu. Kalau sekiranya Allah nak bagi berkat dekat kita, dia buat macam mana? Duit ala kadar, tapi sihat. Kita terhindar daripada mudarat. Selamat kita. Seperti mana tertolak kita daripada kena curi, ataupun daripada kebakaran, ataupun daripada dibinasakan orang dengan sebab dengki orang dan sebagainya. Allah pelihara kita. Orang tak dengki dekat kita, rumah kita tak pernah naik kawang. Allah pelihara. Itu berkat. Allah pelihara kita. Sungguh pun rupanya macam kurang harta pada zahirnya, tetapi pada maknanya seolah-olah bertambah harta itu. Alhamdulillah Allah bagi kat kita macam tu. Ataupun makna tidak kurang itu ialah Allah Ta'ala gandakan pahala mengikut ikhlas hati orang yang bersedekah itu. Ataupun sekurang-kurangnya kita bagi ikhlas, Allah bagi pahala berganda dekat kita. Sekiranya bersedekah 1, Allah balas 10, ataupun Allah balas dengan 70, seperti macam yang disebut dalam hadis Nabi. Seperti digandakan Allah mengikut keredaan Allah dan ikhlas orang yang bersedekah itu. Sabda Nabi SAW lagi, wazadallahu rajulan ya'fu illa izza, dan tidaklah menambah Allah akan laki-laki yang memaafkan kesalahan orang yang berdosa padanya melainkan kemuliaan. Kalau kita ada sifat pemaaf, orang buat salah, kita bagi maaf, kita lebih dipandang mulia oleh orang semua. Orang respect kita. Dan saya baca tajuk Qisas di Masjid Brown Garden, Penang. Qisas. Kita bawa mai satu cerita berlaku di Arab Saudi. Arab Mesir sama Arab Mesir bergaduh di Arab Saudi. Bergaduh, dia ambil asid, dia cerok pergi mata kawan tu. Buta sebelah. Maka dibawa dia ni ke pengadilan Saudi. Bawa pergi masuk mahkamah Saudi. Ditampilkan saksi, dikemukakan bukti dan apa-apa semua, sabit kesalahan. Memang hang pergi cerok asid ke muka dia ni, akibatnya mata kau ni buta sebelah. Maka mahkamah menjatuhkan hukum qisas. Al-ain bil-ain. Cederakan mata orang, mata hang akan dicederakan. Yang tu dia panggil qisas. Balasan setimpal dikenakan. Okey. Tapi yang kata mahkamah Saudi ni, dia dah bercara elok, dia dah jatuh hukum. Dia bagi peluang kepada kawan yang kena cerok yang mata buta ni. Dia kata, okay, now mahkamah panggil dia. Mahkamah kata, lah nak tanya lagi sekali. Adakah hang nak menuntut qisas kepada kawan ni? Dan mahkamah menasihatkan hang supaya bagi maaf. Kerana bagi maaf itu, pahala dia besar. Allah angkat darjat dan Allah potong mana-mana khati'ah, mana-mana dosa hang. Jawab hamba Allah yang menjadi mangsa mata dah cemeh sebelah ni, dia kata hati saya nak bagi sorry dekat dia ni. Tapi tuan, dia kata dekat hakim, tapi tuan, kalau saya bagi maaf dekat dia, kaum saya di Mesir tidak akan maafkan dia. Arab daripada kabilah. Kalau hari ni saya kata saya bagi maaf dekat dia, dia tetap tak boleh balik Mesir. Dia kata. Kalau dia balik, dia turun aja di Mesir, puak saya akan mai, bukan mata sebelah dengan dia, nanti tak ada. Saya tak boleh nak bagi maaf. Pasal apa? Pasal kabilah saya tidak akan benarkan benda ni. Arab tuan-tuan, memang mereka macam tu. Mahkamah kata, okey. Jadi maknanya, hendak supaya dia ni diqisas. Saya terpaksa kena pilih qisas. Maka dia ni dihantar ke hospital. Qisas ni tuan-tuan, kita cederakan mata orang tu. Bukan kawan tu main duk bawa screwdriver nak colek je mata kita. Bukan macam tu qisas. Walaupun dia kata mata dengan mata, tapi bukan macam tu. Cara dia apa? Mesti disabitkan kesalahan di mahkamah. Kemudian mahkamah kena refer dia ni, pesalah ini ke hospital.
Hospital yang akan menjalankan prosedur pelekang biji mata dia. Kita duk faham kisah ni, kita ni duk bawah, duk colek buah pinang tu. Ini nak pergi colek mata. Bukan macam tu. Undang-undang bukan di tangan kita. Undang-undang mahkamah yang akan handle urusan undang-undang ini. Nampak tuan-tuan? Dia reti, maka dia mau. Kalau dia reti dan dia mau pahala, dia akan minta supaya diberi kemaafan. Kemaafan itu sebenarnya menaikkan darjat dia. Yang ni yang hadis ni bagi tahu. Tuan-tuan turun bawah tu, dan sabda Nabi SAW, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Maksudnya, dan tiadalah merendah diri satu orang itu kerana Allah, melainkan diangkat Allah akan dia. Lagi kita humble, lagi kita rendah diri, lagi orang hormat kita. Mereka tengok Sultan Kelantan. Masya Allah, tuan-tuan. Dia ni nak jadi Muhammad Al-Fatih ke apa, saya tak tahu dia. Masya Allah. Dia sampai ke tahap, dia turun pergi tolong rakyat ni. Dia pakai seluar aduk jual pekan danong tu. Seluar ada poket kiri kanan ni. Dengan redut nampak macam tak iron ni. Satu sultan memerintah negeri pakai macam tu. Dia pergi tolong mangsa banjir. Dia naik bot sekali dengan para penyelamat, pergi tolong. Dia pergi angkat orang tua-tua uzuk ni, angkat naik atas bot ni. Dia pergi buat benda tu. Mudah-mudahan Allah berkati dia. Hebat. Dia pergi turun merendah diri macam tu, tuan-tuan. Rugi ke dia? Tak rugi, tuan-tuan. Nabi kata apa? Wa ma tawadha'a ahadun lillah. Siapa yang tawadhu' kerana Allah, illa rafa'ahullah. Nabi kata, melainkan Allah akan angkat dia. Rakyat dia hari ini sebut sultan dia, mereka sanggup apa saja untuk sultan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata merendah diri itu Allah akan angkat darjat. Demikianlah tersebut dalam sepotong hadis tadi. Yakni siapa yang tidak angkat diri dan tidak sombong dan tidak rupa capang hidung di depan manusia, nescaya Allah jadikan malu dan segan orang kepada dia. Orang jadi segan, jadi respect dekat dia. Pasal apa? Pasal dia bagus sampai macam tu sekali. Gambar duk keluar lah ni, tuan-tuan, dengan Facebook lah ni, gambar duk keluar. Ni, ke bawah Duli, Sultan Kelantan ni. Dia boleh pergi masjid, dia pergi makan kenuri, dia pergi ambil nasi buah taruh atas. Tahu nasi taruh atas? Oh, kalau Penang nasi taruh atas kasang lah. Nasi bubuh lauk di atas ni, dia pergi duduk di anak tangga masjid. Sekali dengan orang-orang kampung rakyat jelata ni, dia pergi duduk di tangga masjid tu, duduk pegang pinggan tu, duduk suap makan. Dia pergi ambil gambar, masuk dalam Facebook. Masya Allah, tuan-tuan. Kita orang kampung pun kadang-kadang tak buat begitu. Dia satu sultan yang memerintah negeri. Dia boleh buat macam tu. Allah berkati dia. Nah, baik. So dia kata di sini, tawadhu' itu Allah akan pelihara dia. Kata Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Abdurrahman bin Auf dan daripada Ibni Abbas dan daripada Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhum, dan ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata merendah diri itu disuruh oleh syarak kita dengan dalil hadis sahih dalam riwayat Muslim dan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata hadis tu an Iyad bin Hammad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Iyad bin Hammad radhiyallahu an. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku bahawa merendah dirilah sekalian kamu. Nabi kata, Allah suruh Nabi habaq kat kita, rendah dirilah, jangan sombong. Allah suruh Nabi habaq dekat umat Nabi Muhammad kita ni, merendah dirilah, jangan sombong. Yakni zahirkan diri itu berlemah lembut dalam tingkah laku dan manihkan muka dan baiklah kerjasama. Allah suruh Nabi habaq kat kita. Tunjuklah kita ni boleh turun pergi merendah dengan orang.
sehingga tiada bermegah-megah seseorang atas seseorang, dan tiada berbesar diri seseorang ke atas seseorang, dan tiada menunjuk sombong, dan tiada zalim seseorang kepada seseorang. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi zulmi, cerita tentang buat naya orang. Macam mana yang kata buat naya itu, InsyaAllah kita tengok dalam perbahasan yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.